Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslimah tak ada kata lima ini. Hari tu saya ada Muslimah. Last kali ada Muslimah ke? Hari tak ada. Sini. Oh, pasal apa hari tak ada? Hari ni je. Hai, kita orang ada hari daripada hari Sabtu ni. Sini tak ada lagi. Masak lagi. Dia start ada Khamis itu kan. Khamis, Jumaat, Sabtu kita orang dah ada dah petang. Khamis tak ada. Asal macam tu. Jumaat, Sabtu 2 hari lah. Petang Khamis sampai petang Sabtu. Tapi Sabtu selu-selu Ahad dah kuat dah. Oh, sini tak ada lagi ya. Anak yang nak beli kampung lagi tu dah ada hari juga Sabtu. Sebaik dia. Tak, satu hari boleh dah tahan. Hari tanda satu hari dah, 2 hari lebih 2 hari je pening. Anak 2 hari okey lagi. Nak standby nak balik kampung lagi tu. Hari Sabtu tu kalau tak ada air juga anak balik Sabah Menang. Tapi tiba-tiba petang tu dah ada air. Okey, baik. Oh, sini tak ada. KL banyak tak ada lagi dah kot. Saya tak ada. Teruk daripada kopi lagi lah. Gerak. Kopi pun tak teruk je kalau air tak ada susah tu. Orang-orang semua pergi sekolah bekmu ya. Baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Malam ni insya-Allah taala kita akan masuk tajuk yang baru dalam muka surat 175. Di mana kelas kuliah hari itu kita dah bincang tajuk lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya wanita menyerupai lelaki. Dan sepakat para ulama tidak boleh di atas ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang melarang perkara berkenaan secara khusus sementara ia merubah fitrah manusia. Dan untuk kita menjaga fitrah itu amat penting. That's why dalam Islam, especially dalam buku-buku fiqh ada babu al-fitrah. Ataupun bab khisal al-fitrah, mana bab fitrah. Dan sebagai besar hak ehwal agama disyariatkan kepada kita kerana nak menjaga fitrah manusia. Dan sebenarnya bukan hanya fitrah manusia, fitrah seluruh penciptaan juga perlu dijaga. Nampak? Air yang jadi kotor tu tak jaga fitrah itu. Environment tak jaga kan. Sebab tu undang-undang environmental dia tu nak kuat. Begitu juga penguasaan. Kalau tidak naik tak. Kata dah 5 kali dah yang tu ada buat. Ini kali kelima katanya tak tahu. Baik, tak apa itu sebab hari itu pada pihak kuasa. Jadi tidak boleh sama sekali. Dan insya-Allah taala pada ini kita masuk tajuk yang baru juga dalam perihal pemakaian sebenarnya. Ataupun menjurus kepada pemakaian. Tajuk ini ialah berhias secara berlebih-lebihan. Berhias secara berlebih-lebihan. Tajuk ini macam mengkhusus kepada wanita. Tapi sebenarnya bila kita bincang tentang pemakaian, dia umum kepada lelaki dan wanita. Cuma wanita ni dia lebih sikit, kerana dia melibatkan perhiasan-perhiasan yang tidak dipakai hatta tidak digunakan ke atas lelaki. Saya baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula
Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Kata Allah, dan adalah kamu duduk tetap di dalam rumah kamu. Ini wanita. Sebab itu wanita sebenarnya tempat dia di rumah. Melainkan jika ada keperluan tertentu baru dia boleh keluar. Dan memang tempat mereka adalah di rumah-rumah suami mereka. Kan? Semasa perkahwinan baik, hatta selepas diceraikan pun baik. Wanita tak boleh keluar daripada rumah. Tapi itu siapa kena keluar? Suami je. Kan? Bila seorang itu diceraikan suami, especially cerai yang raj'i lah, talak 1, talak 2, talak 3 ni ada perbahasan yang boleh duduk di rumah suami atau tidak. Tapi talak 1 dan talak 2 raj'i, sepakat para ulama wanita mesti berada di rumah suaminya. Yang mereka tak sepakat ialah suami boleh duduk, boleh atau tidak duduk di rumah berkenaan. Itu tak sepakat. Yang standard mazhab Syafi'i, suami tak boleh duduk di rumah berkenaan, dia kena keluar. Kita ni jadi terbalik. Bila dia ceraikan isterinya, isteri dia keluar mana? Dia duduk rumah tu. Di rumah aku dia tak. Memanglah rumah hang. Tapi wanita diceraikan masih perlu diberi nafkah kepadanya selagi mana dia dalam iddah. Dan tempat tinggal ada salah satu daripada nafkahnya. Dan dia tak boleh duduk di tempat lain, mesti berada di rumah yang dia duduk ketika diceraikan. Ada situ. Suami je kena keluar. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal wanita apa boleh diceraikan. Walaupun talak raj'i, talak 1, talak 2 boleh rujuk balik, itu kita panggil talak raj'i kan. Dia sudah tidak dianggap suami isteri lagi. Jadi suami tak boleh tengok dia, tak boleh duduk dekat dia tu, suami kena keluar. Adapun di sisi sebahagian besar ulama yang lain, suami boleh duduk bersama isteri dalam rumah kerana dia masih dihukumkan suami isteri as long as dia dalam iddah. Dan kalau dia nak kahwin, kalau dia nak rujuk balik pun mana ada akad yang baru. Tak perlu akad nikah kahwin, tak perlu cari saksi, tak perlu cari wali. Cukup sekadar dia rujuk, sekurang-kurang dengan berkata aku rujuk kamu. That's it. Jadi pendapat majoriti itu lebih menepati sebenarnya. Jadi dia boleh duduk sementara nak bagi rujuk balik lah, kan? Jadi suami boleh duduk di rumah itu kerana wanita itu. Hatta kalau dia mati pun isteri masih boleh memandikan arwah suami. Di sisi sebahagian besar ulama yang lain lah, apa yang standard mazhab Syafi'i tidak boleh. Walau bagaimanapun dia berbalik kepada keputusan hakim dan jika hal itu dibawa kepada mahkamah. Sebab itu walaupun dia telah diceraikan, sebagai ulama kata dia masih terikat kepada suaminya. Tak boleh buat suka-suka pasal dia masih isteri orang. Separuh lah, 50% tu dia masih isteri. Dan kalau suami dia mati dalam iddah, dia masih mewarisinya. Kalau kita cerai isteri talak 1, talak 2, dia panggil talak raj'i. Sebahagian besar terhukum hakam suami isteri masih terpakai ke atas kedua-duanya. Hatta kalau suami meninggal, dia masih boleh mewarisi harta suaminya di atas kaedah mirath pada perempuan itu. Kan? Kita mazhab Syafi'i je kata tak boleh duduk sekali. Tapi ulama sepakat wanita yang diceraikan dalam iddah, yang mana talaknya adalah talak raj'i, walaupun mazhab Syafi'i kata tak boleh duduk sekali, tapi masih boleh mewarisi harta seumpama ulama-ulama yang lain kata. Pasal dia masih dihukumkan suami isteri. Jadi kena duduk di sini. Pasal apa? Kalau kita kena bagi nafkah dia, dan kita kena beri juga yang lain seperti makan minum dan seumpama. Baik, itu selepas kita bercerai dengannya. Apatah lagi sebelum, maka tempatnya ada di rumah. Dan Allah Ta'ala suruh wanita duduk di rumah. Sebab itu wanita amat digalakkan berada di rumah. Dan kalau nak keluar, dia susah sikit lah kan, tutup aurat dan seumpama. Di rumah tak apa. Waqarna fi buyutikum, dan dalam mereka tetap di dalam rumah-rumah mereka. Ayat ni yang dia kata corona tu sama dengan ayat Quran tu. Allah Ta'ala kata korna sama dengan corona, mana duduk di rumah. Tidak. Dan kita tak boleh nak samakan sedemikian rupa. Dan saya ingat ramai ilmuwan kita pun larang jangan samakan corona dengan ayat waqarna fi buyutikunna, kerana ayat ni hanya merujuk kepada wanita. Adapun corona, laki baik, wanita baik duduk di rumah. Corona ni bahasa Arab, corona tu bahasa Inggeris, tak ada kena-mena. Kan?
Sementara ayat Quran tak boleh kita pandai-pandai dengan menggunakan akal fikir kita semua seperti itu tidak boleh ya. Maqala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Nabi sebut dari Ahmad daripada Buraidah tak silap saya, sesiapa yang mengatakan dalam Quran dengan akal fikirnya semata-mata, tidak ada sokongan dan sandaran agama lain yang boleh digunakan pakai seperti ayat Quran yang lain ataupun hadis-hadis Nabi ataupun pentafsiran para sahabat dan yang saya kata dengannya. Walaupun dia betul, Nabi kata dia salah. Pasal Quran ni dia ada kehormatan dia tersendiri, dan kehormatan dia yang terbesar juga ialah kita tidak boleh mentafsirnya sesuka hati kita. Walaupun dalam konteks masa macam itulah corona dengan corona tu, tapi tidak. Baik, wala tabarrasna kata Allah, dan jangan kamu tabarrus. Ini perintah Allah kepada wanita muslim. Jangan kamu tabarrus, mana berlebihan dalam perhiasan. Tabarrujal jahiliyah, seumpama tabarrusnya orang-orang pada zaman jahiliyah, berlebihan dalam hal perhiasan. Walaupun perhiasan ini dibenarkan syarak dalam banyak hal. Kerana ia adalah keperluan manusia, dan apa-apa yang diperlukan oleh manusia Islam membenarkan dalam banyak keadaan. Hatta dalam buku-buku syarah, especially dalam buku fiqh, memang ada bab al-libas wazina, bab tentang pemakaian dan juga perhiasan. Adalah yang dibenarkan, tapi ada juga sebahagian perkara yang tidak dibenarkan. Dan antara yang tidak dibenarkan ialah kita bertabarrus, berlebih-lebihan, seumpama orang-orang jahiliyah berlebih-lebihan bila mereka memakai perhiasan. Sama ada perhiasan yang bersifat luaran, pakai emas, pakai perak atau seumpamanya, ataupun pada tubuh badan mereka. Macam hari ni kalau make up berlebih-lebihan, satu betul tabarrus. Tak kira lagi tak tutup aurat rambut, tak tutup color macam-macam. Terlebih-lebih lagi tabarrus. Wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salat, dan dirikan sembahyang. Allah Taala sebut wanita ni dirikan sembahyang. Di rumah juga. Tapi kalau ada keperluan, bukan ada keperluan lah, diharuskan untuk dia ke masjid ataupun tempat-tempat solat orang Islam, as long as dia tidak terdedah kepada fitnah dan dia tidak melakukan hal yang dilarang seperti memakai bawang-bawang atau sebagainya. Tapi ulama sepakat tempat sembahyang wanita yang paling bagus ialah di rumah. Hatta bila kita bincang bab solat berjemaah, memang ada satu bab, itulah bab keharusan wanita sembahyang di masjid. Keharusan wanita sembahyang di masjid. Pasal apa? Pasal asal-asal tempat solat wanita ialah di rumah. Jadi kalau sembahyang kat luar haruslah. Sebab itu keluar bab berkenaan. Di mana majoriti membenarkan kerana isteri-isteri Nabi dan juga para sahabat yang lain sembahyang berjemaah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Sembahyang fardu lah, adapun sembahyang lain di rumah. Baik. Wa atina zakat, wa atina Allah wa rasulah, dan juga tunaikan zakat. Wanita juga jika ada hartanya, dia juga terkandung kepada zakat, wajib dia laksanakan ataupun laksaikan. Sebab kalau kita lihat syarat zakat ni, dia tidak tertentu kepada lelaki dan wanita. Bila kita belajar fiqh zakat, desain zakat, syarat zakat ni 4 saja. Itulah Islam, Islam, kemudian merdeka, kemudian nisab, kemudian haul. Secara amnya, walaupun ada sebagian harta tidak diwajibkan haul tertentu. Adalah harta-harta yang tak wajib haul, tapi mostly harta-harta diwajibkan zakat, dia tertentu kepada 4 syarat berkenaan. Itulah Islam, di mana orang kafir tidak diwajibkan zakat. Hurriyah, merdeka, di mana orang yang hamba, walaupun dia ada harta, dia tidak diwajibkan zakat. Kerana harta hamba ialah harta tuannya. Kalau dia ada harta lah, contoh orang bagi dia,
Ada orang dermawan ni, dia bagi kat hamba fulan bin si fulan sebidang tanah. Hamba tu terima, tapi harta tu tak jadi milik si hamba, dia jadi milik tuan dia. Itu tuan belajar dalam bab hamba lah. Mana dalam fiqh, dalam muamalah memang ada kitabul etik, bab pembebasan hamba dinyatakan tentang perhambaan. Pasal waktu itu hamba adalah salah satu harta orang Arab. Jadi mau tidak mau mesti dibahaskan tentang hamba. Hamba ni dia macam harta. Walaupun Islam suruh kita membebaskan hamba dalam banyak hal. Ada ayat Qurannya, ada hadis Nabi-nya. Hatta Anas bin Malik dalam sunnah Abi Daud, tak silap saya, dia ada hamba nama Sirin, minta nak membebaskan dirinya dengan membayar secara bulanan yang kita sebut sebagai al-mukatabah. Anas tak nak terima, dan bila dia mengadu pada Umar bedal dia dengan rotan. Katibhu summa tala al-ayat fakatibuhu in alimtum fihi rusydan khairan. Anas dipukul oleh Umar dengan rotan ataupun dengan tongkatnya, dan dia berkata mukatabah kalam itu, kerana pada mukatabah itu ada kebaikan. Dia baca ayat Quran. Sebab itu di sisi majoriti, kalau hamba itu nak membebaskan dirinya, dia boleh buat perjanjian dengan tuannya, bayar sekian-sekian setiap bulan, cukup tempoh, dia bebas. Dan kalau kita lihat, banyak kafarah ialah membebaskan hamba. Betul. Walau bagaimanapun, kalau orang itu tidak ada harta yang lain, dimakruhkan dia membebaskan hamba berkenaan. Sebab hamba ni dia harta. Malah ada orang tuan-tuan, dia tidak ada harta yang lain. Dia cuma ada hamba saja. Itulah 6 orang. Seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Umrah bin Husain. Dia nak mati, dia wasiatkan, bila aku mati 6 hamba ni bebas. Yang disebut sebagai al-mudabarah. Itu istilah-istilah dalam perhambaan. Al-mukatabah, jika dia buat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar secara bulanan atau membuat kerja-kerja tertentu untuk satu tempoh. Al-mudabarah ialah bila seseorang tuan dia berwasiat untuk pembebasan hamba ni. Kalau aku mati, hamba aku bebas. Contoh dia kata macam tu. Itu dipanggil al-mudabarah. Dia ni tidak ada harta yang lain. Tiba-tiba dia mudabarah, dia berwasiat supaya hambanya bebas setelah dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Dan bila Nabi tahu, Nabi panggil balik hamba tu, nama mai sini, kau tak bebas. Nabi buat undian. Nabi hanya nak membebaskan 2 orang saja. Jadi buat undian. Siapa yang dapat undian dibebaskan, dia bebas. Siapa dapat undian yang tidak dibebaskan, dia tidak bebas. Jadi ala kulli hal, Nabi hanya membebaskan 2 orang saja, 4 lagi dikekalkan sebagai hamba, jadi harta pusaka kepada anak-anak. Itu bab perhambaan yang saya sebut sikit. Bab perhambaan ni kalau kita baca fiqh tak sampai. Betul tak? Dah lalu kat muamalah, bukan duka ibadah, tu muamalah ujung dah. Tak sampai. Sementara bila kita belajar muamalah, banyak kita buat kewangan masa financial. Jadi tak sampai yang hak sempurna itu. Tapi dia juga satu benda yang penting. Nampak? Jadi 4 syarat saja secara untuk fiqh zakat, syarat zakat dalam ilmu berkenaan. 4. Tak ada kena-mengena dengan akil balik, tak ada. Budak kecil ada harta, cukup nisab, cukup haul, as long as dia bukan hamba dan dia Islam, dia wajib menunaikan zakat. Dia tak boleh lah pasal dia budak-budak. Orang yang jaga harta berkenaan, boleh jadi bapa saudara dia ataupun penguasa. Pasal zakat ni dia tak perlu Islam, tak perlu balik, tak perlu berakat. Kalau orang gila sekalipun dia banyak harta, mana tahu. Orang kaya, bila ni jatuh motosikal, kepala tetap jadi gila. Harta dia diuruskan oleh orang lain. Cukup syarat yang 4 tu, maka wajib dikeluarkan zakat kepada. Baik, sama juga dengan wanita. Kalau dia cukup syarat-syarat zakatnya, dia juga wajib mengeluarkannya di atas perintah Allah Ta'ala. Ini wa'atina zakat, dan kamu semua wahai wanita laksanakanlah zakat. Wa'ati'na Allaha wa rasulah, dan juga taatlah kamu semua kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah kepada wanita. Dan dalam ayat berkenaan disebut supaya jangan tabarruj berlebih-lebihan dalam perhiasan. Walaupun Allah Ta'ala membenarkan wanita
sebagai perhiasan berbanding lelaki. Lelaki tak boleh perhiasan yang dilarang seperti emas dan perak, tak boleh lah. Ataupun lain-lain perhiasan yang khas untuk wanita, tak boleh. Lelaki nak pakai gelang walaupun bukan daripada emas, bukan daripada perak, diharapkan di sisi majoriti, termasuk yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Malah itu yang difatwakan oleh sebahagian negara Islam, lelaki tak boleh pakai barang perhiasan yang dipakai oleh wanita secara khas, walaupun bukan emas dan perak. Emas dan perak memang tak boleh lelaki, cuma perak tak boleh cincin kan. Ataupun lelaki nak pakai tali leher, rantai leher, salah kataan, rantai leher kan. Daripada besi tak boleh, kata Imam Ibn Hajar dalam fatwa hadisiyah. Besi kok, bukan besi kok, as long as dia perhiasan wanita yang diketahui secara makruf. Rantai, gelang, subang, itu semua adalah perhiasan wanita. Nampak? Melainkan jika dalam satu-satu kaum memang itu perhiasan lelaki dan wanita secara am. Kita tahu dah bangsa ni memang dia semua pakai subang, baik lelaki baik wanita, baik anak-anak baik budak-budak. Memang kalau macam tu dibenarkan. Tapi secara am untuk yang lain tidak dibenarkan sama sekali. Pasal tu dia hadap kan, melibatkan perhiasan, tak boleh nak larang. Pasal satu bangsa daripada dulu sampai hari ni memang menjadi trademark bangsa tu pakai subang. Contohnya kata subang di sisi yang lain adalah perhiasan wanita, tapi bangsa dia ni khas, subang ni bukan wanita saja, lelaki pun pakai. Pada ketika itu sebagai ulama memberi rukhsah untuk membenarkan jika dia adalah perhiasan yang memang dipakai oleh lelaki dan wanita, khas untuk bangsa itu. Adapun yang lain tidak boleh. Subanglah, begitu juga dengan hidung. Orang India umpamanya, walaupun dia dah masuk Islam, dia masih pakai tutup hidung. Diberi kebenaran atau rukhsah oleh sebagian para ulama. Kerana bangsa berkenaan cucuk kat hidung ni benda biasa, kan? Sehingga tidak menjadi perbezaan antara Muslim atau tidak Muslim. Pasal dah jadi dia punya pakaian bangsa dia, jadi boleh cucuk hidung lah. Untuk wanita lah, lelaki tak boleh lah, kan? Adapun dalam konteks-konteks yang lain ataupun bangsa-bangsa yang lain, kan? Nanti saya sebut. Boleh. Nanti saya. Jadi orang Melayu dia tak cucuk hidung, kan? Jadi wanita boleh atau tidak? Saya kata wallahu taala alam. Saya tak jumpa lagi fatwa orang Melayu lah itu. Tapi sebaik-baiknya elakkan. Baik. Gelang biasanya orang kita pakai ada yang magnetik. Katanya untuk kesihatan, maka itu diberi kelonggaran, boleh. Melainkan dia pakai itu untuk perhiasan, tak boleh lah, saja-saja nak pakai lah. Tapi kalau magnetik boleh. Atas alasan bukan dia pakai untuk perhiasan, tapi untuk kesihatan. Setahu saya boleh. Baik. Kemudian ada ayat yang lain yang juga Allah Ta'ala sebut tentang perhiasan wanita. Dan ini antara ayat yang panjang dan paling penting bila kita belajar ahkam zina, hukum ahkam perhiasan, especially untuk wanita. Kita boleh rujuk surah An-Nur ayat 31 seumpama yang dinyatakan dalam buku ini. Cuma dia tak bawa ayat Quran. Dulu saya belajar masa subjek translation, sebenarnya kita tidak boleh menterjemahkan Quran melainkan bersama teksnya yang asal. Jadi Quran ni, buku ni ada terjemahan saja tapi tidak ada ayatnya. Memang tidak boleh lah, diharamkan oleh sebagian ulama. Saya kira majoriti melarang. Berbeza dengan hadis Nabi atau kata kalam para ulama, termasuk kalam saya atau siapa sahaja, boleh dinukilkan dengan bahasa yang lain, atau dengan maksud yang lain, boleh diriwayatkan tanpa teks yang asal. Adapun Quran sebenarnya tidak boleh. Tapi setengah buku hari ini Allah Ta'ala alam, saya tak pastilah, mungkin dia tengok macam mana. Sama juga ada satu buku Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Lagilah semua tidak ada ayat Quran, hanya ada terjemahan saja. Kalau boleh cari buku yang ada terjemahan bersama teks yang asal, Quran saja, lain-lain tak apa. Hadis Nabi tulis terjemahan saja, tak apa. Kerana hadis Nabi boleh difahami selain daripada teksnya, atau boleh difahami dengan maksudnya saja. Adapun Quran tak boleh, mesti ada teks. Lepas tu baru buat mari terjemahannya,
pentafsirannya atau seumpamanya. Baik. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala sebut dengan panjang lebar tentang wanita. Pasal wanita ni dia agak detail lah berbanding lelaki dalam haiwan perhiasan. Malah dalam haiwan aurat sekalipun. Dia beza sikit. Jadi Allah Ta'ala dalam haiwan wanita ni dia panjang sikit. Kata Allah, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Allah Ta'ala katalah kepada wanita-wanita yang muslimat supaya merendahkan pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan bukan hanya wajib ke atas lelaki, tapi juga wajib ke atas wanita. Dan peliharalah kehormatan mereka. Wa yahfazna furujahunna. Dan peliharalah kemaluan-kemaluan mereka. Sepatutnya dia terjemah macam tu. Pasal furuj maksudnya faras, kemaluan. Tapi sini dia terjemah kehormatannya. Okey, apa dia. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, wala yubdina zinatahunna, kecuali yang zahir-zahir sahaja daripada ni. Illa ma dhahara minha. Wanita boleh menunjukkan perhiasan yang zahir, tapi tidak boleh yang batin. Apa maksudnya? Ayat ni yang dijadikan hujah oleh para ulama, perempuan boleh pakai mana-mana perhiasan di luar ataupun di kawasan yang zahir saja. Perempuan nak pakai gelang boleh, berdasar pada ayat berkenaan. Kerana gelang ialah perhiasan yang zahir. Perempuan nak pakai apa lagi? Yang boleh gelang. Rantai leher boleh, tapi jangan begini. Jangan melayu sampai ke perut pula. Nampak keluar loket saja. Ada keharusan. Wanita pakai apa lagi? Subang tak boleh. Pasal subang adalah perhiasan yang batin. Pasal apa batin? Pasal dia duduk dalam aurat. Telinga adalah aurat wanita. Jadi tak boleh ditunjukkan subang. Melainkan di dalam rumah. Boleh kau pakai subang? Subang duduk kat luar, telinga duduk kat dalam. Tak boleh lah. Ataupun dia pakai perhiasan sebelah dalam, tapi yang terkeluar bukan benda itu, tapi yang keluar bunyi. Umpama dia pakai gelang kaki, ada bunyi loceng, kling 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 kling. Tak boleh. Pasal kaki adalah aurat wanita dan gelang itu termasuk dalam perkara atau perhiasan yang batin. Dalam rumah batin boleh, zahir boleh, tapi di luar rumah Allah Ta'ala kata wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha. Dia tak boleh menyerlahkan perhiasannya mereka yang zahir-zahir saja. Perempuan nak pakai baju color macam-macam, nak pakai baju bunga macam-macam, nak pakai kain SLS, dia tidak langgar tata cara dalam hak awam aurat, dibenarkan. Ada orang suka pakai baju color kuning, go for it. Color tidak ada masalah sama sekali. Kadang perempuan di particular bab dia panggil apa? Boleh panggil jenis-jenis baju tu dia betul panggil apa? Anak tak tahu. Apa? Jelah macam baju kurung dia ada macam-macam jenis tu, dia panggil apa? Anak tak tahu. Apa? Buat pandai buat apa kan? Dan pakaian ni dia boleh ikut tren semasa, tidak ada masalah. Pasal pemakaian ni tuan-tuan, al-aslu fil libas al-hil wal jawaz malam yakun dalilun ala tahrimha. Dan diijma' oleh para ulama, asal-asal pemakaian itu adalah halal, termasuk juga perhiasan, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi boleh pakai apa saja pakaian, SLS, tidak pakai pakaian yang dilarang oleh syarak. Biasanya dia merujuk kepada aurat lah. Tak boleh pakai pakaian yang mendekatkan aurat, tak boleh pakai pakaian yang menampakkan tubuh badan, tak boleh pakai pakaian yang nipis. Kalau lelaki pula tak boleh pakai pakaian yang bersutra. Perempuan boleh, tak boleh pakai emas dan perak, menikah cincin sahaja. Jadi tidak banyaklah yang dilarang. The rest semua boleh pakai. Pasal al-aslu fil libas wa zina al-hil, kata para ulama dalam hukum fiqh. Asal-asal pemakaian itu adalah halal dan harus, bagaimana tidak ada dalil yang melarang.
Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran, dalam merujuk surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-A'raf lah biasa banyak pasal haiwan-haiwan. Ayat 32, 36, ayat 28. Semua Allah Ta'ala sebut tentang malah Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan, pemakaian dan perhiasan ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan Allah Ta'ala larang kita mengharamkan sewenang-wenang, melainkan dengan hujah dan dalil yang kuat. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibatin minar rizqi. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan termasuk pemakaian yang Allah Ta'ala benarkan? Siapa yang berani haramkan? Allah Ta'ala. Dan dia termasuk dalam rezeki yang baik. Pemakaian ini rezeki. Isyarat. Betul-betul. Belum lagi kan? 5 minit kan? Zuhur. Apa? Oh, Johor. Suspense kan? Nampak? Hatta Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf juga, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, lelaki baik, wanita baik. Especially lelaki lah ayat ni pasal pergi masjid lelaki. Khuzu ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang cantik-cantik lah bila kamu pergi ke masjid. Lepas itu bila kita pergi masjid, pakaiannya elok-elok sikit. Kan? Dan digalakkan kita pakai pakaian yang kita tidak pakai seharian bekerja tu. Tidak salah, tapi digalakkan di atas ayat berkenaan. Dan Nabi SAW antaranya dalam Musnad Ahmad daripada Jabir, bila dilihat orang pergi masjid pakai baju, Nabi tanya, halakah miman, kamu ni tak ada duit tu? Ada, aku ada harta. Apa harta yang kamu ada? Al-ibil wasyar, aku ada unta, aku ada. Habis itu pasal apa aku tak beli baju yang elok sikit? Innallaha yuhibbu an yara ni'mata asara ni'matihi alaih. Ala abdi, Allah Ta'ala suka melihat kesan-kesan nikmat yang dia telah berikan kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala dah bagi kamu rezeki itu adalah sebagai untuk pemakaian kamu. Jadi tidak salah, yang salah ialah berlebih-lebihan. Kulu washrabu, Nabi kata, walbasu, pakailah, makalah, minumlah, min ghairi sarafin wala makhillah. Cuma dua tak boleh. Pertama berlebihan, yang kedua ialah sombong. Lain pada itu Nabi benarkan. Baik. Allah Ta'ala kata jaga kehormatan, kemaluannya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir-zahir saja. Yang luaran boleh. Nak pakai baju macam mana, color macam mana, design macam mana, kan? Gelang pakai macam mana, luaran sajalah. Dalaman tak boleh. Dan dalam mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wanita bila dia pakai baju, dia ada belahan baju, kancing atau seumpamanya kawasan leher. Allah Ta'ala wajibkan untuk menutupinya. Mana bila pakai tudung tu, dia bukan sekadar menutupi rambutnya, tapi dia menutupi belahan baju yang ada pada leher. Sebab itu wanita dia kena pakai tudung tutup belahan lehernya. Nampak? Kalau buah dada kena tutup ke ustaz, kan? Bila pakai tudung kena labur sampai ke perut ke? Tak ada syarat. Yang diwajibkan ialah hanya menutupi belahan bajunya saja. Nampak? Tapi sebaik-baiknya pakailah tudung bagi labur sehingga menutupi buah dada. Tapi kalau wanita ni, kalau dia pakai baju itu dah lengkap, dia tidak ada masalah. Kerana kawasan hadapan ni dia bukan boleh tutup sangat, nak bagi tak nampak langsung. Tapi sekurang-kurangnya bila dia pakai baju yang lengkap, kan? Walaupun dia pakai tudung singkat, itu memadai. Tapi jika dilakukan itu lebih baik. Tapi tidak wajib ke atasnya di ayat berkenaan. Yang Allah Ta'ala suruh tutup hanya belahan baju. Tapi kalau pakai baju ketat, tudung pula singkat, boncul keluar, sebenarnya bukan salah tudung itu, tapi salah baju. Kerana wanita disuruh memakai baju yang longgar dan tebal, yang ini tidak tipis. Isyarat. Ini baru nampak. Teruskan. Bagi ayat ni je. Dan janganlah mereka memperlihatkan pasal.
Dan jangan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Perhiasan yang luaran dia bolehlah digunakan untuk dia pakai. Nampak? Adapun yang dalaman dia tak boleh tunjukkan melainkan kepada beberapa orang saja. Pertama, bu'ulatihinna, suami dia. Isteri kalau duduk dengan suami atau ketika berada bersama suaminya dalam rumah. Kalau kat luar rumah tak boleh juga, pasal orang lain tengok. Ini pasal dalam rumah. Maka dia tidak perlu menjaga auratnya. Nampak? Pasal antara suami isteri dia tidak ada aurat. Tak ada. Dan Allah Ta'ala menyebut antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Isteri kamu adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian isteri. Mana tidak ada aurat bagi kedua-duanya. Hatta Nabi SAW mandi dengan Aisyah bersama-sama. Kan? Jadi tidak ada masalah sama sekali. Bu'ulatihinna, suami mereka. Wanita tak perlu tutup aurat untuk suaminya. Apa lagi? Mana tadi? Atau bapa mereka abaihinna, bapa tak payah tutup aurat. Sekadar yang dibenarkanlah. Mana? Itulah bahagian kepalanya dan juga bahagian kakinya dan tangannya, itu diberi kebenaran. Ataupun yang standard dalam mazhab Syafi'i antara pusat dan lutut. Pasal ulama khilaf dalam sini di hadapan mahram apakah hak aurat yang mesti ditutup. Sebagian kata wanita di hadapan mahramnya, especially lelaki dia, bapa dia, adik-beradik dia, ialah seluruh tubuhnya melainkan bahagian kepala, tangan dan kakinya. Tapi tak boleh bahagian-bahagian yang lain, dadanya, umpamanya tak boleh. Lepas tu wanita berkembang pun tak boleh. Di sisi sebagian ulama, antaranya standard dalam mazhab Hanbali dan Maliki yang mana dia ketat sikit bersabit dengan aurat di hadapan mahram. Adapun sebagian ulama yang lain, umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i di hadapan mahram, wanita yang wajib ditutup ialah pusat dan lutut. Baik. Kemudian anak-anak mentua mereka, bapa mentua mereka atau anak-anak mereka, au aba bu'ulatihinna. Sama juga kita dengan bapa mentua kita tak payah tutup rambut. Tak payah tutup lengan. Pasal dia seumpama bapa kita juga. Dari sudut aurat lah. Ataupun anak-anak mereka, anak tiri kita, sama juga. Pasal apa? Pasal bapa mentua kita dia sudah jadi orang yang diharamkan untuk kita kahwin. Dia panggil mahram juga. Tapi mahram dia panggil bil musahhar. Pasal mahram ni dia ada 4. Al-muharramah bitabid arba'atun dalam buku fiqh. Orang yang diharamkan kita kahwin atau mahram dia ada 4. Salah satu ni ialah bin nasab, nasab keturunan anak kita, adik-beradik kita, mak saudara kita, anak saudara kita. Satu lagi dia panggil al-mahram bil musahhar, yang diharamkan atau mahram dengan sebab musahhar, perkahwinan. Itulah bapa mentua kita atau ibu mentua kita dan juga anak-anak tiri kita. Baik. Kemudian atau bapa mereka atau bapa mentua mereka, anak-anak mereka, anak tiri lah. Atau anak-anak mereka yang ni anak kita sendiri. Tidak ada aurat seumpama orang luar. Dia macam tadi juga, kepala, kaki, tangan semua tak apa. Atau saudara-saudara atau anak-anak tiri mereka, saya sebut, atau saudara-saudara mereka yang ada beradik lelaki kita, tak payah tutup kepala. Atau anak bagi saudara-saudara mereka, anak saudara kita juga tidak ada, dia sama macam aurat yang mahram. Atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam, au nisa ihinna kata Allah, ataupun perempuan-perempuan Islam. Ayat ni jadi dalil dari para ulama, wanita kalau dia dihadapkan wanita yang tidak muslim, kafir, dia seumpama di hadapan lelaki yang asyari, kena tutup seluruh badan melainkan muka dan tangan, diberi kawasan. Di sisi sebagian ulama termasuk dia standard dalam mazhab Syafi'i. Adapun di sebagian ulama yang lain, wanita muslim ke kafir ke tidak ada beza. Maksudnya dia hanya menutupi atau pusat dan lutut saja. Atau hamba-hamba mereka, hamba pun sama tak? Hamba yang bekerja dengan wanita tidak wajib menutupi kepalanya.
Dan ini berlaku sendiri pada Rasulullah SAW, di mana Nabi Nabi hadiahkan seorang hamba kepada Fatimah. Dalam sunnah Abi Dawud daripada Anas bin Malik, Nabi bagi seorang hamba hadiah kepada Fatimah. Bila Nabi dan hamba berkenaan masuk ke dalam rumah Fatimah, Fatimah ada sehelai kain yang menutupi badannya dan kain itu singkat. Bila Fatimah angkat kain menutupi kepalanya, nampak kakinya, nampak betisnya. Bila ditutup bahagian bawah, nampak pula kepalanya. Lantas Nabi berkata kepadanya, la innahu la ba'sun, innahu abuki wa huwa abuki. Dia kata tak apa, aku bapakmu dan ini hamba. Dia kata hamba wanita, jika dia ada hamba, dia tak wajib menutupi kepala, kaki, lengan atau seumpama. Bahagian badan yang tengah ni kena tutup lah, tapi dia macam mahram juga. Atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua, maksudnya lelaki yang telah tua yang sekira-kira telah tidak ada syahwat lagi, especially yang telah uzur. Apa? Umur dah 80, duduk atas kursi roda, mata pun dah kabur. Kan? Tak perlu dia tutup seumpama di hadapan lelaki-lelaki ajnabi yang lain. Tapi kalau dia umur 80, masih kuat walafiat, masih bernafsu pula. Betul tak? Saya dikenal seorang umur 82, 2 tahun lepas umur 81, sekali 83. Dia nak kahwin dengan orang di Tasik Biru, dia ajak saya pergi dengan seorang imam di sekolah kami. Dia umur 81 nak kahwin dengan seorang janda yang umur 50 tahun. Kami jumpa mak dia. Tapi mak dia tak izinkan. Pasal mak dia pun umur 70. Aku pun tak ada laki, dia kata. Ni kisah benar tuan. Saya pergi kuliah di satu surau. Ada seorang hamba Allah ni datang dari Penang, naik motosikal, umur 81 tahun, motor kris. Tuan-tuan boleh naik motor kris pergi Penang? Siapa yang boleh? Orang muda tak kisahlah, tapi yang dah umur 81 naik motor kris dari Penang sampai ke Selangor. Dan dia pergi jumpa saya pun naik motor kris tu di Sungai Buloh. Dia kata saya nak berkawan dengan ustaz lah. Saya kata bagus. Rupanya ada udang sebalik ni. Dia kenal seorang wanita ni dalam Facebook. Dia nak kahwin dengan wanita tu, dia minta tolong saya. Jadi saya pun minta tolong imam kita dia. Ke Tasik Biru tu, dia rumah mak dia kat situ. Pergi jumpa mak dia, mak dia kata saya tak izinkan. Nak berkawan ni, nak kahwin saya tak mahu. Pasal dah tua sangat lah dia kata. Setelah saya sampaikan hajat berkenaan kepada pakcik ni, terus menghilangkan diri. Sampai saya WhatsApp pun tak jawab, call pun tak angkat, dia kecewa. Mana dia WhatsApp kat saya, ustaz saya nak pergi Australia. Kecewa nak pergi Australia tak? Umur 82. Macam dia tak boleh. Pasal umur dah 81 tapi masih strong, dah masih bernafsu untuk berkahwin lagi. Jangan main. Pasal kadang-kadang kita ni badan dia tu, nafsu dia tak tua tau. Saya kasi nak gelap. Saya rasa macam kelakar. Tapi kisah benar ya. Lelaki yang telah tua lagi uzur tidak ada tak mengaku. Seumpama yang mahram atau yang tidak berkeinginan kepada perempuan, ini dipanggil al-irbah. Kenapa dia tidak berkeinginan kepada perempuan? Boleh jadi senjata dia telah mati ataupun telah tiada. Jadi dia tidak ada langsung, ataupun kita sebut sebagai al-indi. Sebab itu al-uyub fi nikah, dalam satu bab dalam fiqh nikah. Dia ada al-uyub fi nikah. Dia ada keaiban dalam pernikahan. Salah satu keaiban bagi lelaki ialah bila dia punya senjata itu sudah tidak berfungsi dan dia tidak berkemahuan pada wanita. Kadang-kadang dia kahwin, dia tak boleh nak memberi nafkah batin kepada wanita itu, dan wanita itu boleh memfaidkan perceraian. Masa sebelum kahwin dia tak tahu, tiba-tiba dah kahwin baru dia tahu. Sama juga jika dia kahwin dan kena sihat walafiat. Maybe after few years dia dikena penyakit dan senjata berkenaan, senjata saya sebut faham saya, sudah tidak berfungsi lagi. Secara fitnya atau hukum yang ada, wanita boleh memfaidkan perceraian kerana suami tidak boleh memberi nafkah lagi. Tapi amamah digalakkan supaya dia setia oleh suami. Tapi kalau dia faid perceraian di atas dasar tak boleh bagi nafkah batin, itu tidak kata apa, bolehlah haruslah, kerana dia adalah keperluan wanita. Tapi kalau ada lelaki jenis macam itu yang kita sebut sebagai al-aini dalam istilah fiqh, wanita dibenarkan untuk tidak menutupi aurat kepala dan kaki dan sebagainya.
Dan jangan mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang. Pakai gelang kaki ada bunyi-bunyi tak boleh. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat ni panjang soalnya. Mereka wanita dia kena berhati-hati dalam awal pemakaian dan perhiasan. Di mana ada yang dilarang, antara elok perhiasan-perhiasan yang batik tak boleh sama sekali tuju kepada yang luar, sementara aurat. Karena aurat ni ada perkara yang perlu dijaga sama sekali. Dan nak jaga aurat tidak susah. Tutup perkara yang disuruh tutup seluruh badan, melainkan muka dan tangan. Sepakat para ulama, ijma'. Tapi dulu ada pihak yang mempertikaikan liberalis. Dia kata dalam Quran tidak ada ayat yang suruh menutupi muka dan tangan. Mana ada, tapi tidak secara tekstual, tapi secara pentafsiran. Antara dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Ta'ala suruh wanita ni menutupi muka. Dan juga baca surah Al-A'raf ayat 28 pun sama. Wa iza fa'alu fahishatan. Mana ada ayat yang menunjukkan wanita mesti menutupi auratnya, especially muka dan tangan. Tapi melalui pentafsiran para sahabat Nabi, tabi'in dan ahli tafsir yang lain. Kalau kita nak tengok Al-Quran word by word dalam satu hukum, masalah semayang. Sebab itu dulu pernah juga berlaku ada seorang ahli Al-Batiniyah. Al-Batiniyah ni adalah golongan yang berlebihan bila bercakap tentang kerohanian. Itulah tarekat marifat apa-apa kan yang isyarat tu. Dia kata dalam Quran sendiri tidak ada waktu-waktu semayang. So tidak ada asal, tidak ada. Memanglah. Tapi ada ayat yang bila ditafsir oleh para sahabat Nabi merujuk kepada waktu semayang. Aqimi solat tadi dulu bisyamsi ila wasaqil lail. Semayanglah daripada pagi sampai ke petang, dah waktu fajar atau apa. Kan tak boleh tafsir, inilah ayat-ayat yang memberikan waktu-waktu semayang. Kan? Tapi dia duduk cari yang word by word apa ya macam tu ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa setakat dulu. InsyaAllah ta'ala dari bukan ada soalan, nak tanya apa? Tak ada kan? Kalau tak ada, mudah-mudahan kita akan sambunglah dengan sebulan nanti. Ada separuh lagi daripada ayat ni, ada hadis Nabi itu kita sentuhlah tentang pemakaian insyaAllah ta'ala dan juga perhiasan. Kalau tuan-tuan ada soalan pagi boleh tanya. Aku lupa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kafarat.